Okay, so jawapan Fatin untuk soalan kita tadi, yang ni dia pelik sikit sebab dia punya variable dia, variable dia panjang sikit lah. Dia ada dua huruf. Tapi still the same, still sama. So outputnya C1 betul? Sekejap ya. Ya, madam. Ni siapa yang tak ikut arahan ni? Irfan. Irfan hati-hati. Sebab variable telah diberi. Jika dah diberi label macam dalam soalan tu dia bagi petunjuk hint, petunjuk tu dia dah ada variable dia, kena follow soalan. Kalau yang tak ada baru kita create sendiri. Semua yang lain pun. Okay, C1 is the output. Okay. Saya nak tengok jawapan soalan dia. In order Ahmad to register data structure, dia nak daftar data structure, he must pass two prerequisite course, iaitu fundamental programming iaitu C2 dan object oriented programming C3. Faham ke soalan? Kalau dia nak daftar C1, dia kena pass C2 dan C3. Tapi dia kata jika dia straight away, jika dia pass advanced programming C4, dia boleh register terus C1. So this question is sama dengan contoh yang diberi dalam dalam nota you all hari itu. So case dia sama. Okay. Case dia sama. So derive the truth table from the above scenario. And then derive Boolean expression. So jawapan awak kena ikut turutan lah ya. A adalah kita buat truth table. C2, C3, C4 adalah the input. So there are 3 input here. So dia punya input yang Fatin buat ni betul lah ya. Allah, saya tak nampak dah. Okay. Sorry saya write di ujung saja. 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Ikut pattern you all nak hafal macam mana. Bukan nak hafal, kena faham juga. Kemudian express daripada ayat tadi, macam mana kita nak bina truth table? Kita kena menghasilkan this one. Bila kita dapat bina Boolean expression, barulah kita dapat menjawab soalan A dan juga B. Macam mana cakap? B dia nak Boolean expression kan? Oh, maaf. Okay. Usually daripada soalan situation tadi ni, kita perlu bina Boolean expression lah dulu. Itu lebih selamat. Okay, daripada situ baru kita buat truth table. Tapi bila nak susun balik jawapan seperti soalan tu, kita just isi balik di sinilah. Okay. Usually daripada statement tadi, kita bina Boolean expression. Okay. Bila dapat bina Boolean expression, betul tak Boolean expression yang diberi? C2 and C3, C2 and C3 or C4, betul. Dua ni dia kena lulus, wajib lulus jika nak dapat C1. Atau dia lulus C4, dia terus dapat C1. Dia dapat daftar C1. So, ini betul. Kosong. C2 darab C3. Kosong. 1. So last kali lepas C2 darab C3 kita kena OR kan dengan C4. Tengok sebelah C4 kita buat operasi tambah. Di situ kita buat operasi tambahlah ataupun OR kan. So kita akan dapat 0, 1, 0, 1,
0, 1, 1, 1. Jadi ada, kalau nak faham lagi ataupun nak biasakan lagi dengan soalan-soalan yang mungkin wujud, dia boleh tanya you all. Berapa possibilities untuk si, apa nama dia tadi ni? Si pelajar ni untuk daftar C1. Berapa possibilities? Lepas kita buat truth table ni. 5 madam. Ya, 5. Kena jawab macam tu. 5 possibilities untuk dia dapat daftar subjek C1. Course C1. Kita tengok bilangan output yang true. Jadi soalan boleh tanya you all. Berapa possibility untuk student ni daftar C1? Kita tengok bilangan output yang true. Berapa possibility untuk dia gagal daftar C1? 1, 2, 3. 3 possibilities untuk dia gagal daftar course C1. Boleh faham maksud madam output ni bila nak guna? Boleh. Boleh ditanya. Berapa possibilities dia lulus? Berapa possibilities dia dapat daftar C1? Berapa possibilities dia tak dapat daftar course C1? Soalan boleh tanya macam tu. Okay? So pattern tadi macam Irfan buat ni, dia tak boleh nak pakai variable macam biasa yang kita buat sebelum ni sebab dalam soalan dah diberi. Okay, so hanya salah yang tu lah. Madam takut usually dia orang akan penalize terus tau, Irfan. Dia orang kan tak tengok langsung jawapan awak. Sebab awak pakai variable yang berbeza. Sebab dia dah diberi dah, so kena pakai yang sama. Jawapan sama Irfan. Pening dah nak tengok ni. Output sama ya. Value dia sama cuma variable saja masalah sekarang ni. Okay, so dia akan Irfan akan hilang markah di sini juga. Ni kan, sebab tak pakai variable yang diberi. So kawan-kawan yang lain ingat ya, siapa yang buat mistake yang sama catat. Okay, kalau diberi dalam soalan variable, kena guna dalam soalan punya variable. Kalau dia tak beri, baru kita create sendiri. Catat dekat nota tu. Siapa yang ada modul, siapa yang tak print sangat masalah. Kalau tak print sangat masalah. Sebab tu suruh beli. Okay, takkan selamanya kita nak tengok kat screen je nota kan. Kalau bagus, buat nota sendiri balik. Itu baguslah. Lepas tu conteng-conteng kat nota sendiri. Okey juga. Pilih cara belajar sendiri sebab masing-masing dah besar. Tak boleh nak malas-malas. Sebagai student matrik memang terpaksa rajin. Kalau tak rajin, macam mana nak achieve target? Kena ada target ya. Betul tak Daniel? Sama tak dengan jawapan yang kita first tadi? Madam pening nak tanda ni. Sama madam. Okay. Daniel buat betul ya? Sama. Mai okey tak Mai? Okey, madam. Sama? Okey tak Ya. betul tak? Variable awak pilih betul. So output awak dapat sama. Bila expression betul tu insyaAllah truth table pun betul lah kan. Okay. Step dia masih lagi sama. Input semua betul. 01, 1, 100, 101, 110, 111. Hati-hati. So usually kita akan marking straight line lah. Baris by baris. Input betul, output betul. Tengok pattern tu. So akan dapat full mark lah kalau macam ni. Macam My Dato ni dia labelkan, dia nak fahamkan lagi kan. So dia buatlah C2, C3, C4 ni input. Dia labelkan lagi. Boleh tak ada masalah. Ni hasil dia lah lepas gate. Lepas input tu ada satu operasi iaitu AND. Output yang last kali. Boleh juga asalkan faham. Faham yang betul lah kan. Faham yang betul tak apa. Dan F2 kita pakai X. Kejap lah madam paste dekat ni. Kat pertama sekali step out. Cari output from the sentence. Apa yang patut berlaku? Which one is the output?
A thief can enter the house is the output. Thief can enter the house. Awak nak tulis legend dia thief can enter house pun boleh. Oh, thief. Then input. Input apa? Kita cari dia punya apa? Punca. Dia punya syarat dia. Sorry, syarat. Apa syarat untuk thief to enter the house? Front door is unlocked. Salah satu either front door unlock atau ayat dia ada, so ada berapa input, nampak tak? You all nampak tak ada berapa input? Ada 2 input. 2, betul? 2. Sama ada front door unlock atau back door unlock. Jadi soalan ni kena hati-hati sebab perkataan ni. So, apa madam patut tulis untuk input? Front door lock Ya, dengan back door lock. ya. Betul, front door lock, back door lock. Kenapa madam kena buat tak buat unlock, front door unlock, back door unlock? Because unlock is not lock. Un is equal to not. Betul tak? Un ni maksudnya ayat ni adalah not lock. So madam kata kalau ada not je dalam kita punya situation, jangan letakkan dalam legend. Not je tau, not. Jangan duk unlock, duk pibuh. Macam mana cakap? Ada soalan mana yang door open dengan door close tu kan? Itu jangan tukar. Door open lah. Kalau dalam situation tu open lah. Kalau dia kata door close lah. Selagi tak ada perkataan not, jangan duk tukar-tukar suka hati. Hanya yang ada not atau un. Apa lagi selain pada un yang menunjukkan not? Kalau bahasa Inggeris lah you all faham. Apa lagi yang sama maksud dengan not? Selain pada un. This. Apa dia? Un? Pair ke fair? Unfair. Un semua not lah. Un tu kira sebagai not lah. Macam dislike. Dislike, tak suka. DIS. This pun dikira sebagai not lah. Kot lah ada situation yang ada ayat macam itu. Faham tak ni? Yang mana menyerupai mewakili not, itu kita kena pakailah sebagai not. So this one front door. Madam tak boleh tulis unlock. Madam kena buat lock saja. Back door lock. Itu input. Tapi kita nak tahu apa operator yang terlibat atau gate terlibat. Cari dalam sentence. Kalau kadang-kadang dia nyatakan dengan jelas lah. Macam soalan ni jelas. Or kan. Ada or sahaja. Kemudian ada, bila ada not, maksudnya nanti dalam kita punya expression akan ada not juga. Awak kena faham yang tu. Expression kita perlu ada not dan dalam truth table kita pun kena ada not juga nanti. Kita kena selesaikan expression dahulu. So apa expression yang kita dapat daripada ini? T equal to thief enter the house.
If front door If not tambah be not. not locked. Ya. Itu sahaja sebenarnya. Or tadi digantikan dengan simbol tambah. Not madam tadi. Macam mana? Okay. Madam so check kan. Adakah kita punya expression ni sama maksud dengan ayat? Sama tak maksud balik dengan ayat? So kita baca je lah. Baca menggunakan legend. Thief enter the house. Thief enter the house when front door not front door lock. Not front door lock ni maksudnya tak lock lah. Or not B. Door not lock. Sama tak dengan situation yang diberi? Thief enter the house when front door not lock or back door not lock lah. Mereka sebut not lock lah, taklah sebut unlock. Mana-mana pun boleh. So adakah expression kita sama dengan situation diberi? Sama lah sepatutnya. Bila kita baca balik expression ni gantikan ini ayat ni dalam expression, awak akan dapat sama dengan situation. Itu baru jawapan yang betul. Mesti ada yang tanya tadi, no kan? Betul tak? Apa tadi? Exclusive or lagi. Bukan. Ya? Kalau yang tadi X. Tak tahulah macam mana dapat exclusive or. Kita jangan fikir susah-susah. Kita hanya bina balik bina balik expression just based on situation given sahaja. Jangan fikir lebih sangat, jangan fikir dalam-dalam sangat, jangan fikir situation sebenar pula. Mesti dia fikir yang dapat exclusive or tu front door dia fikir situasi sebenar. Front door kunci, belakang tak kunci. Ya. Oh, kiranya kalau yang untuk soalan ni, so yang ayat dia idea, so Salah satu. Ya. Bukannya dua-dua. Kalau dua-dua tak kunci pun result dia dapat apa? Salah satu kunci pun dia akan masuk. Kita bina dengan truth table lah. Awak jangan fikir apa? Jangan fikir teruk-teruk. Jangan fikir situation sebenar. Jenuh nak buat expression. Kita hanya bina berdasarkan ayat diberi je. Bina berdasarkan ayat diberi sahaja. So soalan ni ada truth table tak tahu? Truth table kan? Logic circuit. Macam mana nak proof ni? Saya nak proof yang kata expression saya betul. Betul benar. Saya guna truth table je lah. Itu kegunaan truth table. Sorry. 1, 0, 1, 0. Ini operasinya? Kan? Tengok logik dia. Tengok output dia. Thief enter house bila situasi dia? Dia boleh masuk rumah, ada 3 possibility untuk dia masuk dalam rumah. Pertama, kedua-dua pintu tak kunci. Statement kita kan kunci. Nampak tak ni? Statement kita kunci kan? Front door lock. Sekarang dia false. Maksudnya front door tak lock lah. Situasi ni. Front door tak lock, back door tak lock. Dapat masuk tak rumah? Thief dapat masuk tak kalau dua-dua tak lock? Tengok ni terus. Tengok input, tengok ni terus. Dapat masuk. Jika salah satu tak lock, dia boleh masuk tak rumah? Kelas? Boleh madam.
Okay, siapa yang nak argue jawapan dengan madam? Madam kena proof dengan truth table. Oh sorry, tadi tak nampak. Kecil sangat kan? Madam ulang. Ini kedua-dua situasi tak lock ni. Sebab tak true ni. False kan? Statement kita apa tadi? Statement kita F tu sebagai door lock, B back door lock. F front door lock, B back door lock. Sekarang situasi dia false. Tak lock. Tak lock. Boleh masuk tak? Boleh. Kalau salah satu tak lock, dapat masuk. Ni pun salah satu tak lock, dapat masuk. Betul ke tak betul dengan situasi real sebenar? Logiknya betul lah kan? Bila kedua-duanya lock, dapat masuk tak? Tak boleh masuk. So, madam proofkan bahawa expression madam buat betul. Ada sesiapa nak argue? Betul ke tak ada? Mesti ada orang dapat macam ni. Tak ada ke macam ni? Ada yang tak nak argue yang ni ke? Betul tak boleh? Dia nampak macam, baca macam sama tapi sebenarnya tak sama. Ini dengan ini berbeza. Kok-kok lah, ada yang terbuat begini. Mesti ada madam asal sebab soalan ni memang lama dah duk pakai. Kalau macam ni, awak cuba buat truth table awak. Dapat apa agaknya? F, B, F or B dulu. Dia kena F or B dulu. Dia nak proof ni, kata tak sama tau expression ni. Lepas tu not kan, F plus B not. Output dia takkan sama. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, F plus B not. Expression ni tak, no ni no tau kan. Not, or betul not, ni no. Dengan ini tak sama. Kita kena not. So untuk jawapan ini memang kita kena notkan dulu F dan juga B. Baru kita O kan. Kalau macam ni salah. Tengok possibilities dia. Jika kedua-dua pintu tak kunci je baru dia boleh masuk. Kalau salah satu pintu kunci, dia tak boleh masuk. So salah di sini. Salah satu pintu kunci tak boleh masuk. Dua-dua pintu kunci tak boleh masuk. Ini betul lah. Tak kunci. Dia salah di sini. Di sinilah yang salahnya. Sepatutnya salah satu pintu tak kunci, dia sepatutnya dapat masuk lah. Sebab tu expression ni tak boleh terima lah. Dan takkan sama dengan situasi yang macam ni. Not F, not B, O. Yang ini O dulu, baru not. Memang akan dapat berbeza dia punya truth table lah. Okay, logic circuit. Macam mana nak bina logic circuit? Nak tutup dah sebab dah sejam lebih dah. So logic circuit, tengok balik expression yang kita bina tadi. Yang ni F. Bina ikut presiden lah, tak ada apa pun di sini. Di sini hanya ada dua input. Ikutlah. Saya pun buat terbalik dah ni. F dulu, B dulu. Kemudian O. Okay, nak semak, tulis balik sini. Ini sebab pendek je kan, so tak ada nak confuse apa sangat. Tujuan tulis ni untuk semak bahawa kita buat betul. Last kali. Last kali. Ni Oh, yang ni dia tak bagi variable ni, yang ni tak.
Oh, okay, kena buat lah. Oh jenuh variable CPP 303 ni, oh jenuh lah panjang variable. Yang ni dia tak beri, yang ni tak beri. Yang ni boleh buat variable sendiri ya, soalan K letak variable sendiri ya. Okay. Ni bukan dia punya variable, ini code program ni. Itulah. Kalau kat universiti memang ada kod tau. Sama kita SC015. Yang ni bukan variable. So boleh pakai variable sendiri. Okay. Baik, Yang ini, you all, siapa yang tak masuk kelas malam hari tu, kelas Khamis, madam suruh tukar ni yang ni. Soalan B ni. Yang ini tukar kepada door. Sebab macam pelik je switch close. Mana ada switch nak close? Tukar pada door. Microwave ni hanya akan start jika button di press dan pintu microwave itu ditutup. Nah, kod lah siapa yang belum tukar, belum buat perubahan ni, tukarlah jadi door. Logik sikit. Boleh kelas? Boleh. Kalau not open yang legend not open. Jangan. Itu yang madam kata jangan tukar. Ada note ke? Tak ada. Jangan fikir. Kalau tak ada note, tak payah nak fikir-fikir. Tulis je apa diberi. Ada note tak depan close ni? Tak ada kan? Tak ada tulis note. Jangan buat apa-apa. Terus ambil yang dia beri. Close je. Yang ni press. Macam tu lah. Ada note. Yang ni ya. Nampak ni? C ni ya. Tapi masih tulis close. Jangan duk tulis open. Yang ini, microwave will stop if the door is not closed. Dalam legend tulis apa? Close saja. Dalam expression ada not tak? Dalam expression ada not tak? Ada. Kena ada not. Yang ini tak ada not. Not tak adalah logic gate not. Tak adalah simbol not dalam expression. Yang ini, soalan B. Soalan B, legend terus tulis close. Yang ni pun close juga. Tapi expression nanti ada not. Jangan duk pergi tukar jadi open pula kat legend. Dah not close sampai nak pergi tulis open. Tak boleh. Janganlah tukar dia punya perkataan terus. Tak boleh. Understand? Ni hati-hati. Ni pun ada not. Dalam legend tulis ini. Dalam expression ada not lah nanti. Itu je nak cam dia, nak recognize dia. Ini pun, ni kita dah discuss tadi. Yang ni hati-hati. Not sick. Ada not nanti dalam expression. Dan juga logic gate, logic circuit pun ada not. Ya. Yang mana not tu akan ada lah dalam expression dan juga logic circuit dia. Yang tak ada not jangan duk risau, duk tukar-tukar pula. Maintain je. Ni hati-hati, not absent, not sleep. Ada 2 gate not ni. Careful. Boleh ya, cuba buat. Yang ni bukan. Not ini bukanlah terlibat dalam kita punya gate not. Tak ada yang ni. Yang ni kamu kena faham ayat bahasa Inggeris dia, no? Dia sama macam konsep yang daftar kos yang atas tadi. A requirement to register advanced programming course, dia perlu lulus basic programming dan juga data structure. However, this requirement does not apply untuk sesiapa sahaja yang dah lulus object oriented programming course. Sama dengan soalan mana tadi? Soalan ni. Sama konsep soalan 4. Ni note di sini ni tak berkaitan dengan gate. Tak ada kaitan ya. Baca elok-elok. Note ni tak ada kaitan. Jangan duk pergi ambil note pula sekejap lagi. Jangan duk ada logic gate note pula dalam expression kamu. Atau logic circuit kamu. Faham ni? Ni tak ada tau. Dia mesti not yang ada dia punya verb depan dia. Not absent, not sleep. Not itu yang baru kita guna dalam logic circuit. Yang ni bukan lah, sebab tu yang ni bukan. Okay kelas? Boleh? Boleh, madam. Alright. Thank you kelas.